السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadir wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersaksikan langit yang tidak bertiang, bersaksikan malam yang Engkau hamparkan tiada sempadan ya Allah, bersaksikan Sya'ban yang sedang memancarkan sinarnya ya Allah, bersaksikan kegelapan malam, dan bersaksikan Masjid Biru Blue Mosque Istanbul, Turki, Cawangan, Tasik Gelugong. Kami datang dan kami hadir malam ini ya Allah, berpijak dan berpaksi dan di atas rumah-Mu, sebagaimana Engkau memperjalankan Nabi kami, dibawa singgah dari masjid ke masjid. Di masjid juga hati umat disatukan, di masjid juga hati umat ditenangkan, di masjid juga Aus dan Khazraj dipertemukan. Di masjid juga ya Allah Engkau saksikan Nabi kami terangkat dan diangkat menuju ke langit, 7 petala langit. Dan di masjid juga Engkau selamatkan ratusan ribu penduduk Aceh ketika Engkau hantar gelombang yang bernama tsunami, kecuali mereka yang berada dan berteduh di bawah teduhan dan naungan Masjid Baitur Rahman kurang lebih 17 ataupun 19 tahun yang lalu. Maka malam ini ya Allah, Kau jadikanlah pertemuan kami bersaksikan Blue Mosque ini ya Allah, pertemuan yang Engkau redha, pertemuan yang Engkau suka, pertemuan yang Engkau angkat dan catat sebagai amalan kebaikan di hari akhirat. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa, penyusun, penggerak, penjaga, pemelihara,
pencinta rumah Allah, penerus dan penyambung legasi tugas dan tanggungjawab risalah Allah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayah-ayah dan puan-puan muslimin, sekali lagi jawatan kuasa masjid yang sentiasa setia dalam cinta mengimarahkan bumi rumah Allah ini, tetamu-tetamu Allah Azza wa Jalla yang menjadi pilihan dan jemputan Allah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala memulakan pertemuan malam ini. Dah masuk berapa Sya'ban hari ni? Malam ke-7. Tu ya. 6 Sya'ban malam ke-7. Malam ke-7 ke malam ke-8. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dengan ini saya umumkan bahawa setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia bahawa tarikh umat Islam akan berpuasa adalah terjatuh pada 1 Ramadan. Alhamdulillah. Ada bantahan? Takkan 1 Syawal, 1 Ramadan lah. Kalau dulu-dulu yang maha mulia tak berkenan pun, saya tetap berkenan. Yang pasti puasa adalah pada 1 Ramadan, dan yang pasti raya pada 1 Syawal. Bak raya tu jawab laju. Hak puasa ni lambat sikit. Nampak sangat muka nak raya. Muka nak puasa tak pun nampak sangat muka raya tu dulu. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, tadi saya mulakan dengan sedikit bait-bait syair. Apa kata syair tu? Ramadan tajalla wa batasama. Ramadan hadir tiba dengan senyuman. Kalaulah kita boleh nampak benda gaib. Sayangnya kita manusia, Allah tutup pandangan, Allah kunci. Kecuali bayi, baby, binatang, mereka boleh nampak jin intonik, iblis intonik, setan intonik. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, Allah tak buka pintu dan hijab. Kalaulah Allah buka hijab, tuan-tuan, kita akan nampak Ramadan ni dia datang, dia menghadirkan senyuman manis. Manis sungguh senyuman Ramadan. Tajalla wa batasama. Tuan-tuan, kalau orang mai pada kita dia senyum manis, apa sifat orang yang senyum manis, tuan-tuan? Orang yang senyuman manis pada kita, orang yang melemparkan senyum, mesti orang yang tak ada dengki. Betul? Orang yang tak ada iri hati, orang yang ada cinta, orang yang ada kasih, orang yang ada rindu, orang yang kalau boleh dia nak duduk, orang yang memang sentiasa nak membantu kita. Itu sifat orang yang senyum. Maka Ramadan memiliki sifat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mai ni nak cure, nak jaga, nak healing kita. Dia tahu hampa ni problem kan, 11 bulan aku tinggal ni macam-macam duk dengar ni. Kisah kata telur tak ada. Telur. Kan? Minyak tak ada, ayam tak ada, macam-macam aku duk dengar ni hampa. Apa cerita ni? Sallallahu alaihi wasallam. Duk bergaduh pilihan raya, macam-macam aku dengar ni, panas telinga ni. Aku tinggal hampa ni 11 bulan saja. Macam-macam duk dengar, bergaduh, bergadai. Simin dan bismillah. Berpecah, berbalak. What is your problem? Mai sini. Maka Ramadan mai nak dengar luahan kita. Setelah 11 bulan macam-macam kita buat di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Tajalla wa batasama. Dan Ramadan itu zamanul barakah, zamanul hasanah. Dia mai, dia bawa 2K. Yang pertama, zamanul barakah, zamanul hasanah, iaitu dia bawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad barakah dan kebaikan. Barakah kebaikan yang bertambah, hasanah kebaikan yang bertambah. Keberkatan dan kebaikan. Aku mai ni, aku bukan nak cari pasal, tapi aku mai ni nak luruskan mana yang bengkok, nak cerahkan mana yang gelap, nak tenangkan mana yang resah, nak tambah mana yang kurang, nak tutup mana keaiban hampa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nak mulia mana yang hina. Itu Ramadan. Itu sifat dia. Simi dia muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya tuan-tuan secara jujur, tajuk kita malam ni Ramadan yang mustajab. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid. Ini kali pertama saya masuk.
Bukan masuk, saya sebelum hanya tumpang solat. Tapi ini kali pertama dijemput secara rasminya, InsyaAllah, untuk berkuliah di Blue Mosque. Tuan-tuan, sepanjang saya bawa tengok masjid tuan-tuan ni, saya teringatlah sebab saya Allah izin antara tour guide rasmi setiap tahun. Secara teorinya pun hari ni saya berada di Blue Mosque, Istanbul. Saya bawa trip, kemarin flight. Bukan sepatutnya, secara teorinya 26 Februari, 2 hari lepas lah. Tapi disebabkan saya jaga SPM, jadi mengorbankanlah percutian ke Turkian dan ke Blue Mosque saya tu. Kalau tidak, hari ini memang saya berada di Masjid Biru Istanbul, tapi tiba-tiba Allah takdirkan Blue Mosque juga, tapi cawangan Tasik Blugong. Jadilah janji Blue Mosque. Saat dia ambil gambar kat luar selfie tu, update story Blue Mosque Istanbul, padahal Tasik Blugong kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pada di Turki, saya sebut sikit sebab dah sebut pasal masjid ni. Sallallahu alaihi Muhammad, Turki disebut sebagai negara 1000 masjid. Tuan-tuan akan tengok masjid kampung Cerok Banat di Turki, dia punya lampu dia sahaja selevel, setaraf paling kurang dengan masjid negeri atau negara. Tu masjid Cerok Banat kampung mana halal. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak bagi tahu orang Turki ni ditrain dan diterbiah pada zaman Turki Uthmaniyah. Hampa dengan masjid jangan buat lebih kurang. Dengan masjid hampa kena buat kemas. Maksudnya apa saja program masjid kan, meja kuliah, kerusi, okey, nampak kemas. Thomas boleh pusing-pusing, boleh masak kerusi ni. Maksudnya apa-apa yang kaitan dengan masjid ni hampa jangan buat ceroi-ceroi. Kapek. Sebab apa? Sebab ini rumah Allah, satu. Yang kedua, ini tinggalan Rasulullah. Sebenda agama, benda solat, benda Quran, benda yang berkaitan dengan agama, tuan-tuan, jangan buat low class. Jangan mendowngrade. Jangan mendowngrade benda yang sudah upgrade. Ni ayat malam ni. Boleh? Makcik boleh faham je? Boleh tulis ayat tu. Jangan mendowngrade benda yang dah upgrade. Benda mahal Allah buat, Ramadan, solat, Quran, semua yang benda high class. So jangan buat benda tu jadi low class. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan dan kekhilafan kita hari ini. Kenapa Palestin, kenapa Zionis Israel boleh menjarah dan boleh mendarah di bumi Israel? Kenapa China pernah China pernah menyiksa bangsa Islam Uyghur. Kenapa orang geng-geng Islam Rohingya mudah pernah disepak terajang? Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pandang, kita buat agama ni low class. Allah mendatangkan musuh-musuh akan merendahkan kamu. Puncanya bukan musuh, puncanya kita yang buka ruang. Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebab tu Zionis kata, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata apa? Kami tak takut kalau orang Islam tu mengupgrade senjatanya. Kami tak takut orang Islam tu menambah M16 ataupun pesawat Hornet. Tapi kami takut kalau orang Islam pakat semua main masjid subuh seramai Jumaat. Kami takut, kami akan undur diri. Ini sumpah keramat semua musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kaitan dengan Ramadan? Dia ada kaitan. Itu saya bagi intro. Tuan-tuan nak tahu apa kaitan Ramadan dengan masjid? Macam-macam nak tahu tak? Nak tahu? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekarang juga. Sebab rancangan ni tak ada iklan. Sambung. Okey. Maksud Ramadan. Simi dan Muslimat secara lughah ataupun bahasa, dia berasal dari perkataan ramda, ra mim dot alif hamzah. Dalam kitab Babur Ramadan. Tuan-tuan, di syurga nanti, orang syurga disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, cerita tentang Ahlul Jannah. Karakteristik dia ada ciri-ciri orang syurga. Alhamdulillah, insya-Allah, katakanlah tuan-tuan, geng-geng Blue Mosque ni duduk dalam syurga nanti, masing-masing akan bersembang. Ni maknah je nak tanya Ustaz, ni masuk syurga sebab apa? Geng-geng ahli syurga ni dia akan membawa. Tanya, ni Pak Longman masuk syurga sebab apa? Tok Imam tanya makmum, tanya Tok Bilal, ni masuk syurga sebab apa? Aku memang Tok Bilal.
Suara power. Ni Bilal kat mana dulu? Waktu Masjid Jamiat Tersebut Gelugor, aku masuk syurga sebab Bilal duk azan. Tak buat kerja lain. Jadi masing-masing akan tanya, saya masuk syurga dengan sedekah, babul sedekah. Awak pula, saya masuk syurga dengan babul qiyam. Sebab semayang qiyam tak tinggal. Awak masuk syurga apa? Saya masuk syurga dengan babul haj, babul umrah. Umrah saya memang tip-top. Pahala umrah saya siapa pun tak boleh lawan. Sallallahu alaihi wasallam. Awak pula, saya masuk syurga, saya tak ada apa-apa. Kerja pun tak ada, apa pun tak ada, tapi masuk syurga juga. Sebab apa? Saya masuk syurga melalui babur rayyan ataupun babus siyam, babur Ramadan. Saya masuk syurga melalui pintu Ramadan. Dan pintu Ramadan, tuan-tuan, Allah tak buka untuk orang lain. Maksudnya, orang yang masuk syurga melalui pintu sedekah, dia boleh masuk pintu syurga melalui solat. Hak solat boleh masuk sedekah. Hak solat sedekah boleh masuk umrah. Umrah boleh masuk haji. Tetapi untuk orang puasa, tuan-tuan, orang lain, orang puasa boleh masuk pintu syurga melalui pintu-pintu lain. Tapi orang lain tak boleh masuk syurga melalui pintu puasa. Namanya Babur Rayyan, surah Al-Baqarah. Punya tinggi dan punya mahalnya nilai Ramadan yang Allah buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa maksud Ramadan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dari segi bahasa, maksudnya panas. Hot lit. Orang Tasik Gelugor kata hot lit. Panas lit. Hot lit ni maksudnya apa? Ketika bumi, secara saintifiknya, tuan-tuan, bumi dia ada dua sifat: berputar dan beredar. Rotating dengan circulating. Itu sifat bumi. Berputar, beredar, mengelilingi matahari, pusat sistem orbit cakrawala. Tuan-tuan, ibu dan ayah, setiap kali 12 bulan sampai bulan ke-12, on the dot, on time, on call. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Tak berganjak, tak bertambah, tak lewat, tak awal. On the dot sampai 1 Ramadan. Kedudukan, posisi, koordinat. Hari ni tadi matematik. Saya jaga SPM tadi, budak tu tak ada jawab. Saya ni punya fikir, macam mana aku nak bagi tahu jawapan budak ni? Baik sangat. Zaman akhir zaman ni pengawas yang baik-baik nak bagi jawapan kepada budak. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, pada ini nak cerita kedudukan bumi, koordinat, tuan-tuan, dia duduk paling dekat dengan matahari. Tuan-tuan, bila Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kedudukan bumi paling dekat dengan matahari, maka jaraknya paling dekat, keadaan bumi jadi panas berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan, kekadang siangnya kita rasa panas yang membahang berbanding bulan yang lain. Bulan tu panas. Sebab apa panas? Sebab dia seperti Allah kata Imam Asy-Syaukani, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kepanasan itu akan membakar, umpama api membakar daun kering sehingga langsung tak ada sisa. Maksudnya, sebelah bulan punya dosa, sebelah bulan punya khilaf, sebelah bulan punya salah kita, tuan-tuan, ibu dan ayah, dihimpun menggunung, dia mai Ramadan, cucu api, bakar, sehinggalah pada malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, makcik-makcik tadi dengar takbir raya ada sedih. Ustaz, sedih teringat ke arwah pakcik. Sebab tengok muka ustaz sebiji macam arwah pakcik. Minta nombor telefon ustaz. Mula tu. Boleh tak ustaz ganti pakcik? Sudah. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi, maka panas Ramadan adalah untuk membakar modal dosa kita sebelah bulan. Dibakar hanya untuk semalam. Bukan, dibakar hanya untuk sebulan. Maka malam raya tu, tuan-tuan, malam yang disebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hadis yang paling popular, yang saya yakin dan pasti tuan-tuan hafal rapat. Bila masuk Isra, dia ada ayat viral, ayat rasmi Isra. Apakah itu? Apakah ayat rasmi tentang Isra?
Tuan-tuan, kita berada dalam rancangan, ustaz tanya, ustaz jawab. Tak apa tuan-tuan buat nganga-nganga, tak apa. Saya tak marah. Semin dan bersemak rahmatullah. Okey, seronok dalam rancangan ni sebab penonton tak payah buat apa, relax nganga lena. Sebab ustaz tanya, ustaz akan jawab. Ustaz kan ustaz. Kami baru nak start. Okey. Isra wal Mi'raj dia ada subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Itu ayat Isra. Habis dah, lepas dah. Masuk Sya'ban, nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, Rejab dia ada Isra wal Mi'raj. Sya'ban dia ada malam nisfu Sya'ban. Malam separuh. Bila? Minggu depan. 4-5 hari lagi. Pastikan malam ni tak mau ke mana-mana, tak mau shopping, no Lotus, no Maiden. Malam nisfu Sya'ban duduk dalam Blue Mosque. Sebab malam tu Allah sedang pandang. Pergi mana makcik ni malam ni? Ustaz ada pesan dah, jangan pergi mana-mana. Tak nampak pun dalam masjid. Rupanya dia shopping siap-siap baju raya. Awal sangat. Sallallahu alaihi wasallam bagi dah shopping baju raya supaya tak terkorban Ramadan kita tarawih, tapi janganlah korban malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah pandang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni ayat siapa? Ayat orang lelaki. Siapa tak tahu ayat ni jangan jadi lelaki. Sebab ayat tu biasanya Tok Bilal akan baca sebelum khatib pegang tongkat. Dia panggil ayat orang lelaki lah. Orang perempuan dah tahu ayat ni. Sembahyang Jumaat. Lepas tu khutbah kedua, khatib akan baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ramadan Allah buat malam nombor 1 di dunia. Apakah itu? Al-Qadar. Kenapa malam tu menjadi malam istimewa? Yang tu Ustaz. Kalau saya ingat lagi, saya sempat nak sampai malam Al-Qadar. Okay, kita masih lagi dalam tajuk pertama, maksud dah settle. So kita faham Ramadan adalah panas untuk membakar dosa kita. Satu. Poin yang kedua, apa tujuan Allah datangkan Ramadan? Yang pertama tuan-tuan, Allahumma ala sayyidina Muhammad, tujuan dia adalah umpama kereta yang tak sebis sebelah bulan. Tu analogi perumpamaan. Ceketak. Itu umpama. Macam orang perempuan buat kereta, dia kira start jalan, dia tak fikir dah. Minyak pun dia tak fikir dah. Tu orang perempuan. Laki kena marah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, jadi bila sebelah bulan tak sebis, what happen? Apa jadi dengan carburetor, dengan enjin, dengan piston? Jadi apa tuan-tuan? Dia berkarat, dia boleh overhaul. So dia memerlukan untuk bengkel reservice, untuk pergi cuci, tukar minyak hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So sebelah bulan punya karat ni, dia punya nak korek tu tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, dia snow wash, dia polish, dia detailing. Istilah untuk orang lelaki, bila masuk kereta snow wash detailing tu, keluar seperti baru. Maka kita tuan-tuan, sebelah bulan punya dosa karat tu, maka sebulan ni Allah nak proses. Sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Tujuan yang kedua, umat Islam sebelah bulan dia hilang jati diri dan identiti keislaman, keimanan, ketakwaan, kemusliman dah hilang lah. Apa maksudnya tuan-tuan? Tengok cara orang komen dalam FB, ya Allah, takut, rasa macam hilang iman. Orang kafir, Kristian, Hindu, orang Kristian dia ada hampir 2000 mazhab, Protestan, Katolik, itu yang kita tahu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ulama Protestan berbalah dengan khilaf dengan ulama Katolik dalam Facebook. Ada tak? Forum Kristian berbalah Katolik dengan Protestan. Tak pernah dengar. Tapi pasal apa? Hanya ustaz-ustaz ataupun orang agama lain Islam berbalah pompam-pompam. Hak Kristian, mereka berbalah. Mereka berbeza pandangan. Tapi tak pernah dengar sebiji forum.
tentang perbalahan agama. Buddha pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang orang agama duk tengok, oh macam ni rupanya orang Islam. Dia tahan ni depa ni. Macam mana kami nak masuk Islam ni? Bismillahirrahmanirrahim. So hilang identiti. Manusia hilang kemanusiaan. Insan hilang keinsanan. Tok Imam hilang keimaman. Makmum hilang tak nampak muka, kemakmuman. Anak hilang sifat keanakan. Ayah hilang sifat keayahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila mai Ramadan, dia gotong royong, dia ripus, dia perbaik, kita perbaik balik benda hak kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan ibu dan ayah-ayah. Itu yang kedua, tujuan Allah datangkan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tujuan Allah buat Ramadan adalah untuk mengembalikan masjid supaya masjid dia jadi betul-betul masjid. Apa maksudnya tuan-tuan? Bulan Ramadan Allah meraihkan jatuhan kuasa masjid. Jatuhan kuasa masjid menjadi orang antara orang yang paling sibuk bulan puasa. Betul tak? Selama ni 11 bulan kita hanya melayan orang yang kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi bila masuk Ramadan tuan-tuan, hak kadang-kadang, jarang-jarang, hak tu penuh. Maka tetamu yang kita sangat mengundang, bukan tetamu yang tidak diundang, tetamu yang 11 bulan untuk diundang, akhirnya datang selama sebulan. Banyak mahal tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan malam tu tuan-tuan akan tengok tu imam berebut cari kasut tak jumpa sebab kasut sampai traffic light jalan sana. Malam tu berlaku fenomena ajaib tuan-tuan. Setahun hanya sekali cari kasut tak jumpa sampai jalan sebulan. Bukan sebulan, dia 15 hari ya. Betul ya? Masuk ke hari 16, kasut kat jalan tu patah balik kat tangga. Ni bukan perli siapa-siapa. Jadinya tuan-tuan, malam Ramadan adalah malam kita akan jumpa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai orang bergayuklah atas-atas. Sallallahu alaihi wasallam. Maka malam orang patah balik. Tuan-tuan, kalau phone rosak, kita hantar dekat kedai phone, repair. Kalau motor rosak, hantar bengkel. Tapi kalau manusia rosak, kita hantar jumpa Allah, hantar main masjid. Ramadan. Ramadan is a eraser, pemadam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya gunakan ayat corrector, pembetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan akan tengok masjid rumah Allah akan diimarahkan. Sebab tu Zionis, musuh-musuh Islam, Yahudi, walan tarda an yakal yahud walan nasara, mereka sangat takut pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan orang Islam akan kembali mencari Tuhannya. Bila kembali mencari Tuhannya, doa akan digabung dan dicantumkan. Bila bergabung dicantum, doa akan naik ke langit. Bila naik ke langit tuan-tuan, musuh-musuh akan lari ketakutan. Sebab tu mereka tak mau, mereka sangat takut. Sebab tu bila masuk Ramadan, mesti Masjid Al-Aqsa confirm kena serang. Setiap tahun biasanya macam tu. Sebab mereka nak mengganggu-gugat orang Islam jangan main masjid. Sebab punca kekuatan Islam adalah bukan pada senjata perang, tetapi pada kekuatan soft yang dibina dalam satu barisan. Maka Ramadan itu punca kejadian umat Islam akan kembali gagah dan megah di persada dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah salli alaihi Muhammad. Maka sekali lagi saya kata, masjid Ramadan adalah masjid dia macam raya sebulan. Tok imam, tok bila dia sibuk. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut malam Ramadan ni ada 3 pihak yang kena jaga. 3 minggu lagi nak sambut Ramadan ni, 3 benda yang semua masjid kena prepare. Yang pertama, imam. 3 minggu ni tok imam praktis bacaan mesti tip top, first class, marvelous. Sebab apa? Biar jemaah balik tidur malam mimpi-mimpi imam bacaan Quran. Biar bacaan imam tu melekat dalam kepala. Tuan-tuan, kalau saya tanya jujur, apa benda yang menyebabkan tuan-tuan rindu nak pergi umrah ataupun haji? Apa benda yang tuan-tuan rindu? Antara benda yang tuan-tuan rindu sangat dekat Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan rindu apa? Solat jemaah.
Betul? Sebab apa? Sebab satu, imam. Yang kedua, surrounding PA system dia. Yang ni setiap kali saya main masjid memang saya akan sebut benda ni. Bukan nak mengajak, sekadar berkongsi sedikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya bab-bab sound and technical. Islam dia ada dua, tuan-tuan. Dakwah dia ada dua. Satu, spiritual. Spiritual ni program pengimarahan masjid lah, yang kita dah buat kuliah, itu spiritual. Yang kedua, technical. Di Mekah sebab apa tuan-tuan boleh teriak? Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal tu imam teriak. Dengar satu speaker, napas ayat mata terasa di ujung telinga kita ni. Kita yang hak jemaah Dasar Gelugok ni pun semayang di Mekah, teriak juga dia pun. Maklum pasal kau teriak. Ya ustaz, tu imam teriak, maklum pun teriak. Sebab apa? Aku semayang mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu imam teriak, dia ikut imam dulu. Padahal imam tu dia teriak, dia faham ayat tentang surga neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu. Tuan-tuan tahu satu rahsia, bukanlah rahsia pun. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, anggap sebagai rahsia lah, saya nak bagi tahu. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Tak apa, kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan jangan buat. Kalau tahu, kalau saya orang tahu, kita tak tahu. Ni tuan-tuan dengar elok, nak bagi tahu. Di Mekah dia ada 7,000 speaker. Dijaga oleh 120 engineer, dan jarak kedengaran suara daripada mikrofon dan audio sistem adalah berjarak 9 km. 9 kilo keluar daripada Masjid Haram, tuan-tuan pergi 9 kilo daripada Tasik Gelugok ni, imam baca boleh dengar. 9 kilo sampai mana dari sini? Lunah. Kalau jalan sini lunah kot. Duduk kat lunah, dengar tu imam sallallahu alaihi Muhammad. Sini dia bersemak ibu dan ayah Allah sallallahu alaihi Muhammad, dan PA sistem dia 12.4 ataupun 12 juta maintenance, dan juga bil elektrik maintenance PA sistem Masjidil Haram 12 juta sebulan. Kita bil elektrik masjid 120 kali nak bayar, ketak tangan berhari baru 120. Ni 12 juta tuan-tuan. Muslimin dan muslimat Allah. Mau tak tahu. So tu imam, yang kedua tu Bilal. Sebab tu saya cadangkan 3 minggu lagi tu imam, tu Bilal sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu imam dah kemah, tu Bilal praktis training selawat. Sebab selawat juga memegang mood jemaah. Masuk masjid 3 minggu ni, mai hari-hari tutup speaker luar, kalau boleh buka speaker dalam, layan sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita test boleh tuan-tuan? Saya selawat, tuan-tuan sambut boleh? Macam mana nak puasa kau tak semangat Sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sanaklah kau, insyaAllah esok malam. Boleh imam kemas, insyaAllah esok malam. Boleh imam cerai, Alhamdulillah, esok tak baik dah. Tak baik dah, lah malam tu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bacaan imam ni memanglah dia kan, bacaan ni kan anugerah. Tak semua orang ada kelebihan tu. Cuma saya cadang ni ke depan lah kan. Tapi masjid kita insya-Allah kemah dah. Macam mana nak buat bagi kemah bacaan ni? Satu, dia bacaan dia ada dua. Satu suara, satu lagu. Ada orang yang suara sedap, lagu sedap, dua-dua. Yang ni package Allah bagi. Ada orang yang suara tak sedap tapi lagu dia sedap. So kita tengok kita di mana. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salah satu tak ada, so boleh buat kursus. Bengkel 2 hari, sehari, 3 hari. Panggil ustaz-ustaz yang Allah bagi kelebihan ni, main buat bengkel untuk imam-imam
persediaan untuk Ramadan. Saya tak tahulah sama ada cadangan saya ni agak keterlaluan ataupun tidak. Kalau kita tak buat, kita duk teratur juga. Sebab tu kadang orang tak terpesona, tak tertarik, tak tergoda dengan masjid. Sebab benda-benda macam inilah. Tapi aircon ni cantik dah, kemas dah. Teknikal dah kemas. Cuma spiritual kita tak power. Macam Mekah, dua-dua power. 12 juta kan. Imam pula sedap. Oh, memang teriak lah cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunda dan ayah, maka Tok Bilal kena praktis sampai lancar. Saya teringat masjid Belah Pinang. Pak Cik, Tok Bilal pesan kat dia, ni cerita lama dah. Pak Cik, ni nak masuk tarawih tak lama dah. Tu Ustaz. Tu Pak Cik training lagi. Training apa? Training selawat lah belum. Ni nak tarawih ni. Training apa Duk buat setiap tahun ni kan tak tahu. Dia tak boleh Pak Cik. Kita kalau boleh cadang ni biar lancar. Takut ada yang tersekat, tersasul. Kalau boleh Pak Cik training dulu 2 minggu sebelum puasa ni cantik ke? Training seorang-seorang dalam masjid, buka speaker dalam kalau boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Barulah confidence sikit malam pertama tu. Tak ada apa, tak payah Ustaz. Aku dah buat kerja ni 20 tahun dah kot. Dia buat kemat. Tengok malam tu dia terkejut, tengok memang orang sampai ke luar. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam pertama dia pun ambil mikrofon. Allahumma as-salatu sunnatat tawarih. Tawarih. Orang sebelah Pak Long, bukan tawarih, tarawih. Tu lah yang buat kemas sangat. Orang pesan dah suruh training. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia pun naik syekh. Tak apalah malam kedua naik syekh, perbaiki balik. Postmortem. Kali malam kedua ni kemas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bila Tok Bilal naik syekh, ada seorang Pak Long duduk sebelah dia. Dia pun naik syekh juga. Gigi tak ada. Bila gigi tak ada, dia tengok Tok Bilal naik syekh, dia pun naik syekh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Long sebelah. Hal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 a. Pak Long sebut apa Pak Long? Halalah. Bersemak je tengok. Tak apa Ustaz, janji bunyi lah, janji bunyi. Saya duk risau. Pak Long tak ada gigi tu, dia rampas mic Tok Bilal tu. Halah. Tak tahu bunyi apa. Muslimin dan muslimat rahimahullah, tak apa, yang penting dia mic soh depan. Okey, gigi tak ada pun tak apalah. So kesimpulannya untuk Ramadan ni, siapa yang tak ada gigi, pergi cari gigi palsu. Okey, dah lagi. Muslimin dan muslimat rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masjid. So tuan-tuan akan tengok masjid akan kembali diimarahkan. Tujuan Allah buat nak bagi orang kalau boleh, bukan hanya malam Ramadan saja. So hampa kena maintain 11 bulan akan datang. Sebab tu tuan-tuan, dia ada kaitan dengan Rejab. Kenapa Nabi doa Ramadan pada Rejab? Dia ambil lajar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi doa pada bulan Rajab. Sebab apa? Nak ambil lajak supaya hampa tak terkejut. Bukan sedekah baru nak start satu Ramadan, bukan puasa baru nak start satu Ramadan, bukan semayang main masjid baru nak start satu Ramadan. Kalau hampa buat baik start satu Ramadan, maka kita akan pancing semput. Itu yang main 15 malam masuk 16 tak nampak dah. Sebab tak cukup power, stamina tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang yang macam-macam dia ambil lajak, Rejab, Sya'ban dah maintain, maka Ramadan dia kekal. Sebab tu sebut syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan yang kamu tanam biji benih, wa syahrul Sya'ban, syahrul suqi zar'i, kamu siram. Bila siram dah subur, dah gembur, maintain. Ramadan syahrul hasadi zar'i, kamu ambil hasil apa yang kamu tanam. Maintain masjid, qiyam, Quran, tadarus. Sallallahu alaihi wasallam. Benar dia Yahya. Okey. Apa yang ada dalam Ramadan tuan-tuan? Silibus. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa yang ada dalam Ramadan, tuan-tuan? Ramadan dia ada 3 benda. Ada 3 silibus atau 3A atau 3 alif yang Allah buat dalam Ramadan, yang tak ada dalam bulan yang lain. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya tuan-tuan kalau tanya bab Ramadan ni, saya teringat memori saya sepanjang saya berada di Lahad Datu Sabah. Dan setakat ni saya rasa tak ada lagi momen dan suasana Ramadan di sini
yang boleh lawan. Suasana Ramadan saya dulu ketika di Sabah, sebab saya ada seorang hamba Allah bekas DO, District Officer. Dia pencen pegawai daerah. Tuan pegawai daerah, dia pencen. Dia beli kereta Ninja King. Di Sabah dia panggil Ninja King, di sini Land Cruiser. Kita payah jumpa lah. Tempat saya dulu itulah kenderaan rasmi, sebab jalan dia tak aspal. Aspal ni berturak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila dia pencet, dia, "Ustaz, bolehkah Ustaz, saya mau meminta satu benda sama Ustaz." "Kenapa Haji?" "Begini Pak Ustaz, saya ni lepas pencet kan macam tak ada kerja. Jadi bolehkah saya mau jadi pembantu Ustaz? Saya datang ambil Ustaz, saya susun jadual Ustaz 30 malam imam dalam ladang. Malam pertama ladang Teguan, ladang tabung haji, ladang tabin, ladang permai, disusun jadual. Masuk ladang tuan-tuan. Bismillah muslimat. Itu saya kata kat sini tak ada dalam memori tu. Dan saya rindu suasana tu. Dia baru beli pencen, dia baru beli kereta waktu tu. Ni cerita lama ni, tahun 11 tahun 12 tahun dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu saya masih kecil dan sampailah malam ni masih kecil. Saya tak sampai punchline tu. Kalau body doktor ni lah saya macam ni lah kan. Sallallahu alaihi Muhammad, 420,000 koyak plastik. Tuan-tuan, Ninja King V8. Malam pertama main ambil saya. Main ambil pergi masjid daerah lah, Datuk susun lah, dia pegang jadual saya. Macam PA lah. Saya rasa, ya Allah, seorang DO pencen nak khidmat untuk saya yang tak ada apa-apa ni. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Waktu tu kira permulaan saya lah. Permulaan dakwah karier saya di Sabah, sehingga terciptanya nama Ustaz Manis ni. Manis ni tuan-tuan, cerita apa lah kan? Dia nama dia akronim. Nama Manis saya ni akronim nama program. MANIS 2005 saya buat program namanya Minggu Penghayatan Islam. Dia macam MA minggu AN Penghayatan Islam. Jadi akronim dia jadi Manis 2005. Cuma saya tak menjangkakan program ni dia macam karnival jom heboh lah, peringkat sekolah, tapi versi Islami. Dia mendapat satu fenomena yang macam UAI mula-mula dulu. Macam tu lebih kurang. Tapi di hujung pantai timur. Dan saya seorang. Tuan-tuan, konsert nasyid pertama yang orang tak pernah buat dalam sejarah bumi timur. Allah izin ketika itu. Berlaku di situ. Dan waktu tu tuan-tuan, saja cerita kat tuan-tuan, paper ni, wartawan Sabah lah. Setiap hari ni, dia akan telefon saya, "Ustaz, hari ni Ustaz dia berita apa?" Sampai takkan saya nak makan kedai ni pun nak cerita setiap hari. 2 minggu Ustaz, sudah 2 minggu Ustaz, tak ada cerita Ustaz. Tuan-tuan boleh bayang sampai tahap macam tu. Kalau saya pegang paper tu, dia ikut saya. Hari ni nak masuk paper ke tak mau? Ikut aku. Saya kata nantilah, macam barusan masuk paper. Nantilah, tunggu bulan depan. Sampai tahap macam tu. Utusan Borneo Daily Express. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ujilah perasaan saya ketika itu, ketika saya memulakan dakwah. Sebab program 2000, program yang bertiket 2,000 orang, 3,000 orang sold out. Sampai ada orang sanggup beli duduk bawah. Nak bagi tahu ketika itulah fenomena 2005-2006. Jadi daripada situlah lahirnya program siapa ni? Program Manis. Siapa yang bikin? Itu Pak Ustaz. Ustaz yang kecil-kecil di Semenanjung tu, Pak Ustaz. Ustaz mana? Ustaz yang kecil-kecil tu, program Manis tu. Ustaz mana? Ustaz program Manis. Ustaz program Manis. Ustaz Manis. Jadi Ustaz dengan nama program Manis saya tu digabung jalinkan, terhasillah Ustaz Manis. Itu cerita dah. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kaitan dengan fizikal. Kalau ada tu kebetulan. Dan memang kita jenis kecil kan. Muslimin, okey, kita sampai berapa ni? Sampai tertarik siap ah? Pukul 9. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah ubah kaki berapa kali? Baru tak ubah lagi ya? Oh, okey, saya berhenti mengikut bilangan kali kaki diubah. Okey, dia tuan-tuan ceramah ni dia kena stop bila orang tengok 3 muka. Yang pertama mula-mula dia tengok muka jam. Jangan habis. Itu muka jam. Yang kedua dia tengok muka orang sebelah. Bila nak habis? Yang ketiga dia akan tengok muka pintu. Bila muka pintu tu tanda ustaz kena stop. Dia nampak macam tuan-tuan tak tengok muka.
Tuan-tuan tak tengok muka apa lagi? Tuan-tuan tengok muka saya kan? Maksudnya panjang lagi lah tu. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Silibus apa konten isi Ramadan? Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat viral, ayat tular, ayat rasmi tentang Ramadan. Ayat ni kita akan hilang ingatan sebelah bulan, tapi masuk satu Ramadan, ayat ni kira kemah hafal sebulannya. Lepas tu lupa balik. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, aku fardukan kepada kamu puasa seperti orang-orang terdahulu. Maksudnya puasa ni, siapa orang pertama puasa? Nabi Allah Adam AS. Cuma kaedah dan kaifiat berbeza. Macam Nabi Daud puasa selang sehari, hari ni puasa, esok dak, hari ni puasa, esok dak. Kaifiat syariat mengikut zaman. Muslimin dan muslimat rahimahullah, siapa ingat dan siapa tahu berapa kali sempat Nabi puasa sepanjang riwayat hidup Nabi setelah syariat puasa Ramadan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Teng teng teng. Tentang duk main banyak kuliah kan, mesti tahu. Boleh jawab macam umat Rasulullah mesti boleh jawab. Nabi hanya puasa berapa kali? 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6 hijrah, 7 hijrah, 8 hijrah, 9 hijrah, 10 hijrah. Nabi wafat bila? 11 hijrah. Maka Nabi hanya sempat puasa 9 kali. Sebab turunnya perintah Ramadan dalam bulan ni Syakban. Dan Nabi start puasa pada 2 hijrah. Pada usia Nabi 54 tahun, Nabi wafat 63. Hanya plus minus 8 atau 9 tahun sahaja. Tuan-tuan puasa berapa tahun dah? Kita puasa dah melebihi Nabi. Tapi pahala kita semua dapat kat Rasulullah, sebab Nabi punca kejadian. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sedikit tentang sirah. Maka Allah sebut dalam ayat tadi 183 surah Al-Baqarah, yang pertama as-siyam. Ini konten pertama, kandungan pertama dalam Ramadan. Silibus, modul yang Allah buat adalah sallallahu alaihi Muhammad, pelajaran dia adalah as-siyam, tahan. As-siyam tu tahan. Ma makna tahan? What is the meaning of tahan? Apa benda yang kamu nak di dunia? Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni ada 2 benda yang kita kena ingat. Ada benda yang kita perlu tapi tak mahu. Ada benda yang kita mahu tapi tak perlu, Allah kata. Contoh apa dia? Contoh orang perempuan, makcik-makcik. Ustaz, tak boleh ke bagi contoh orang lelaki dulu? Semua ustaz mai mesti contoh orang perempuan. Ini tak adil. Tak apa, kita bagi contoh orang lelaki. Tak apalah, orang lelaki dulu lah. Orang lelaki dulu, boleh orang lelaki? Contoh nak tukar sport rim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata, duit sport rim hang ni kan baru tukar je. Kalau hang guna untuk membangunkan, beli jubah untuk anak-anak ke, bangun untuk masjid ke, ada apa-apa, Allah kata itu lebih perlu. Tapi tak, tetap mahu, sedangkan benda tu tak perlu. Tu orang lelaki. Sport rim S50 Proton, tak lama dah nak rasmi. Saja nak beritahu. Orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beg tangan. Bila beg tangan, bini laki kata, bukan bulan lepas ke baru beli? Nak upgrade, nak tukar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mahu, tapi Allah kata tak perlu. Jadi tuan-tuan, Ramadan, muslimin dan muslimat, Ramadan ni kita tak mau sebenarnya. Kalau tanya nafsu, jujur tuan-tuan, kita tak mau. Siapa yang nak pergi susah payah tahan makan 14 jam siang? Tidak tuan-tuan. Kita tak mau, nafsu tu tak mau. Tapi Allah kata, kamu perlu Ramadan. Lena nak sambung lena, tapi Allah kata kamu perlu bangkit. Kum ila illa qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, Ramadan juga cerita dia tentang yang pertama, tahan. So benda apa kamu tahan? Tahan keinginan dunia, tahan makan, tahan maki, tahan lapar. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ada 2 benda yang boleh merubah kita. Tuan-tuan perasan tak? 2 benda yang kita akan jadi baik. Sebaik ni tak ada manusia lah, kira kita lah manusia paling baik di atas muka bumi ni. 2 benda. Yang pertama Ramadan, yang kedua ketika kita pergi umrah dan haji. Apa maksudnya?
Dalam bulan puasa kita tak terasa nak tengok Netflix, nak layan movie yang berjam-jam yang macam kita buat dalam bulan lain. Bulan puasa ni tak terasa nak komen-komen yang negatif. Pandai pula hang tahan tangan hang komen tu, pandai pula hang tahan tangan hang daripada duk kecam orang. Kenapa tak tahan benda tu sampai 11 bulan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pi umrah, pi haji, pandai pula hang semayang pi masjid tak tinggal. 5 waktu sehari semalam sudahlah tentu, dari subuh hari sampai isyak sana, muka sentiasa di masjid, tak balik-balik, sentiasa Masjidil Haram. Subuh Masjidil Haram, zuhur Masjidil Haram, asar Masjidil Haram, asar maghrib Masjidil Haram, isyak Masjidil Haram, balik umrah haram tak pergi masjid. Why? Mana hilang kebaikan, momentum tu tak ada. Maka Ramadan kena buat. Sebab tu sesekali hang kena jumpa Ramadan, sesekali hang kena pergi umrah dan haji. Sebab apa? Healing time. 11 bulan kita lost, pahala hilang, semayang hilang, masjid hilang, sibuk tak tahu sibuk apa ni. Maka sebulan ni boleh tak hang offset bisnes hang tu? Sebulan ni boleh tak lupa asap benda-benda yang tak perlu tu? Mai rumah aku, Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mailah. Allah kata, tuan-tuan, aku tahu kalian ada banyak masalah. Aku tahu kalian resah. Aku tahu kalian gelisah. Aku tahu kamu tak cukup duit. Aku tahu kamu dikelilingi oleh hutang. Aku tahu kamu ada masalah dengan majikan. Aku tahu kamu ada masalah dengan tempat kerja. Aku tahu kamu ada masalah dengan anak-anak. Aku tahu kamu ada masalah dengan jiran tetangga. Aku tahu. Tapi kenapa engkau tak mengadu? Mana mukamu di rumahku? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Dan apabila hamba-Ku bertanya di mana aku tentang diriku, katakan bahawa فَإِنِّي قَرِيبٌ. Sudah-sudahlah tu, cukup-cukup dah tu. Mailah, kam patah balik. Jom malam ni Allah kata kita mengaji sama-sama, kita semayang. Aku nak tengok hang semayang lama. Aku nak tengok hang mengaji lama. Aku nak tengok hang sedekah lama. 11 bulan tak nampak benda tu. Kok lah tahun ni, tahun last tak jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Maka pertama asyam, tahan. Ibu dan ayah sallallahu alaihi Muhammad, itu antara kandungan pertama dan utama Allah belajar kita tahan. Ada 4 benda tuan-tuan yang kalau kita boleh tahan benda ni, kita jadi mulia. Tapi kalau kita tak dapat tahan benda ni, kita akan berubah menjadi hina. Apakah itu? Yang pertama makan, yang kedua lena, yang ketiga rehat, yang keempat cakap ataupun komen. Dalam bahasa modernnya komen lah. 4 benda ni ulama kata akan boleh menyebabkan manusia boleh jadi mulia atau hina. Orang yang overdose makan. Tentu cuba tengok apa jadi pada diri kita ketika 7.30 buka puasa bila tuan-tuan? Satu-satunya bulan yang orang hafal maghrib masuk pukul berapa adalah bulan lain. Orang tak tahu masuk maghrib pukul apa. Tapi satu-satunya bulan yang orang hafal waktu maghrib, 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ingatan kekal dalam kepala. Siap screenshot wallpaper waktu maghrib sahaja 30 hari. Lepas tu bila masuk 1 Syawal, bila kali terakhir orang ingat waktu maghrib masuk pukul apa? Pada hari raya. Hari raya tu orang tanya, ni maghrib masuk pukul apa? Hari ni ada maghrib ke? Bila kali terakhir? No, tahun depan pula baru nak ingat untuk maghrib masuk apa. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan. Ini bukan kata kat siapa-siapa. Kita saya pun sama lah kan. 11 bulan kita tak pernah tahu pun maghrib masuk apa. Tiba-tiba 1 Ramadan, hafal 7.15. Hampa yang kacau Ni tepung talam ni aku ni. Dia kepung siap dah. Muslimin dan muslimat rahmatullah Muhammad, ibu dan ayah. Ringkas cerita tuan-tuan.
Allah nak beritahu ke kita, belajar menahan keinginan makan. Muslimin dan muslimat Allah, bila Allah kata aku tak mau hampa mati kerana makan, maka aku buat Ramadan supaya hampa tahan makan. Dua, aku tak mau hampa mati disebabkan terlebih lena, maka Allah buat qiyam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut lena, bangkitlah. Sikit pun tak apa, 2 rakaat je, 5 minit je. 2. 3. Rehat. Sikit rehat. Nabi sikit rehat, sahabat sikit rehat, sahabat sikit makan, Nabi sikit apa? Sikit lena, sikit rehat, sikit makan. Kita sikit nak rehat, sikit nak makan. Ni tak sampai sejam nak lena orang ni. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bila kena aircon sejuk sangat payah juga tu. Dia sejuk lena lah kan. Kalau tak buat aircon dia pun kata panas. Bila buat aircon dia pun lena. Jadi AJK kadang confuse. Tak tahu nak tahu ke mana. Tuan-tuan, Allah SWT ala Muhammad, maka 4 benda ni, bila kamu kurang makan, kamu kurang lena, kurang rehat, kurang cakap, ataupun kurang komen yang tak sepatutnya, benda ni aku akan buat bangsa kamu akan jadi mulia. Sebab tu tuan-tuan, 4 benda ni yang Nabi ajar para sahabat, sahabat ajar kepada dinasti Khulafa' Rasyidin, masuk ke Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah. Zaman tu zaman yang banyak buat kerja berbanding cakap. Muslimin dan muslimat Allah, termasuk ustaz-ustaz pun sama juga. Peringatan untuk diri kita bersama. Kesimpulannya tuan-tuan, ini saya sebut ni secara shortcut. Hasil Ramadan, apa yang kita nak capai tuan-tuan? KPI, Key Prestasi Index. Apa hasil tuan-tuan? Hasil dia tuan-tuan adalah pada malam bulan puasa, malam raya tu, yang pertama kita kembali ke masjid. Macam kita umrah, hasilnya kembali muallaq. Hati ni kembali rapat, dekat dan erat dengan masjid. Bismillah, bismillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, hati ni kembali sentiasa dekat dengan Quran. Tuan-tuan, yang terakhir daripada saya, Ramadan ni adalah bulan air mata Rasulullah. Bulan Nabi dan sahabat berdarah dalam peristiwa Badar Al-Kubra. Tuan-tuan, kita seronok-seronok sambut raya. Sebenarnya orang yang paling layak sambut raya siapa dia? Jawapannya hanya Ashabul Badar, Ahlul Badar. Hanya Nabi dan ahli berperang pada tentera Badar sahaja yang selayaknya sambut raya Aidil Fitri. Sepatutnya. Sebab apa? Sebab turun perintah Aidil Fitri adalah sebab mereka berperang menang Badar Al-Kubra, maka Allah bagi kemenangan. Kita ni hak tak perang apa pun, tiba-tiba raya nak kok 10 pasang baju raya, padahal tak ada apa sangat sumbangan kita pada agama. So kita sedar diri, bukan tak boleh raya, memang fitrah bersukaria pada hari raya, tapi ukur. Tuan-tuan cabar, hari ni aku nak upgrade sedekah aku pada masjid. Hari ni aku nak upgrade tarawih. Aku nak upgrade sedekah Quran aku. Biar aku bersusah payah, baru aku layak sambut raya 10 pasang. Kredit pada diri sini. Aku setakat makan lena makan tak payah. Lepas subuh, lepas apa kita kata? Lepas subuh lena. 7.35 buka puasa, 7.32 dia bangkit. Ish no. Kita ni dah akhir zaman no. Puasa tak terasa sungguh. Nak rasa apa hang lena sepanjang hari. Dia dah buat astaghfirullahalazim, dah akhir zaman kita ni. Puasa tak terasa ni, penting ni. Hang tidur 7 jam, 8 jam, mana terasa apa? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sirah cukuplah sekadar itu yang Pak dikongsikan tuan-tuan. So hasil dia adalah kita nak mencari kembali identiti, jati diri, kekuatan, kemegahan, kemuliaan, kesatuan umat Islam hanya dapat disatukan bila soft yang jarak didekatkan. Tuan-tuan ingat dulu, cukuplah tuan-tuan. Kita dah sengsara dah semayang berjarak, cukuplah. Janganlah ulang. Tuan-tuan ingat berapa hari kita semayang berjarak? Jom kita flashback, throwback balik zaman tu. Siapa kira?
Ni fakta-fakta sejarah ni tuan-tuan kena ingat supaya kita beringat, supaya kita jangan ulang. 743 hari. 18 Mac sampai 30 Mac. 1 April 2021 kan. Kembali semayang. Astaghfirullah tadi dulu. Tuan-tuan ingat. Hampir 2 tahun. Dan waktu tahun pertama Covid, berapa bulan tak main Jumaat? Orang lelaki 5 bulan tuan-tuan. Kecuali AJK 5 orang, 7 orang, 12 orang. Hak kita ni, hak bukan AJK, walaupun ustaz tok guru tetap main raba, kena halau balik. Ni ada kupon tak, ada tiket tak? First time main masjid senyap-senyap tengok kiri kanan macam nak curi. First time semayang dalam keadaan takut. Ingat dah zaman tu. Ui, terhinanya muka ni semayang tepi-tepi tangga, atas rumput zaman tu. Punya rindu nak sujud atas dahi. Lah ni aku dah buka. Rindu nak letakkan dahi di atas sejadah. Mana orang-orang yang rindu. Balas balik. So Ramadan kali ni, Ramadan balas dendam. Balas dendam pahala, balas dendam sujud, balas dendam tahajud, balas dendam air mata yang tuan-tuan dah alirkan. Tuan-tuan atas kapal sejadah ni, berapa orang yang ada titisan air mata yang esok nak dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat akan bawa air mata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tak tahu nak ending macam mana. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, maka kita bersyukur balik Allah kembalikan Ramadan kita. Kembali istighfar tadi dulu, kita kembali merapatkan saf. Kan tuan-tuan ingat kan bila saf boleh dirapatkan pada malam pertama tu 1 April, Tok Imam kata istighfar tadi dulu, rapatkan saf lurus. Dulu hanya luruskan saf 2 tahun. Lepas tu barulah lurus dan rapatkan saf. 2 tahun tak dengar ayat tu. Tiba-tiba Pak Long hak 2 tahun semayang berjarak. Dia tak erti. 2 tahun semayang berjarak. Aku nak buat apa? Dia nervous. Dia tak erti dah semayang berjarak lah. Mai sini Pak Long. 2 tahun semayang berjarak, tiba-tiba nak dekat, dia tak erti. Jadi tuan-tuan, dah kita erti ni, maka jom kita satukan bahu membahu, jari sama jari, kaki disatukan sama kaki, maka hati diikat menjadi satu dalam saf Ramadan Karim. Maka itulah bulan untuk kita kembalikan jati diri, identiti, kekuatan, kemegahan, kesatuan, kemuliaan orang Islam yang sudah jauh berbalah berpecah, hilang entah ke mana-mana. Ramadan menyatukan kembali sesuatu yang sudah hilang. InsyaAllah, mudah-mudahan itu sahaja yang dapat dikongsikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza, ahsanul jaza kepada seluruh jawatan kuasa masjid atas jemputan dan ingatan. Walaupun kawasan ni kawasan laluan saya. Tadi pun ada program kat Kulim, lalu juga patah balik mai pula. Ni kira sejak saya pindah mai sebelah seberang sini, ini kena laluan rasmi lah. Jadi alhamdulillah Allah izinkan ini singgah dalam masjid Blue Mosque Istanbul Cawangan, Masjid Jami' Tasik Gelugong. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad. Jadi anda kata ada rezeki, jatan kuasa nanti mana tahu kan, ada rezeki boleh follow saya. Kita buat rombongan lawatan. Boleh. Geng Blue Mosque Tasik Gelugong pi melawat Blue Mosque Istanbul. Lepas tu baik gambar, pelekat besar-besar. Baru betul, baru masuk. Tu punya chemistry tu kan. Blue Mosque Tasik Gelugong versus Blue Mosque Istanbul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, aku qaula hadza, mohon maaf andainya ada kata-kata bicara senda gurau yang tak pernah di mana-mana, tidak lain lidah ini tidak bertulang. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Moga Allah catat setiap bicara dan lafaz perkataan ABC, apa jua yang saya lafazkan baik-baik, sebaris kalam, setitis tinta, anda bisa dijadikan sebagai, dihimpun menjadi aksara ayat, dihimpun menjadi ilmu yang dapat ditulis dan dicatat, dan semoga bermanfaat. Tuan-tuan, ilmu bukan dikira banyak mana yang tuan-tuan catat, tetapi ilmu yang berkat adalah banyak mana yang melekat, walau satu yang tuan-tuan bawa balik. Maka itulah yang dikatakan ilmu. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa du'aan maqbula wa shifaa'an min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat bertarawih dan selamat berpuasa. Ramadan Karim.